Malaysia kini kembali ke tempat keempat di ASEAN selepas Indonesia mencatatkan 2 kemenangan berturut-turut. Malaysia juga perlu menang dengan Chinese Taipei pada perlawanan terakhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Saya ucapkan selamat datang yang baru menemukan dan baru bergabung ke channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu keadaan baik-baik saja, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Oke teman-teman, dalam perjumpaan kali ini masih membahas tentang bola kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Malaysia dan Indonesia masih berkesempatan untuk mengikuti putaran berikutnya ya teman-teman, dengan catatan Malaysia bisa memenangkan 2 perlawanan dan Indonesia hanya butuh poin seri. Dalam video ini ada komentar dari penggemar klub sepak bola Malaysia, strategi memenangkan pertandingan berikutnya dan mengejar ketinggalan dari Indonesia. Nah, bagaimana komentar dia? Yuk kita simak komentar dia dalam video ini sampai habis. Dengan 2 kekalahan berturut-turut kepada pasukan Oman dalam aksi pra-kelayakan Piala Dunia 2026 telah memberikan kesan yang merugikan terhadap kedudukan Malaysia dalam ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Menurut kemas kini tidak rasmi di rankings, Harimau Malaya telah merosot sebanyak 15.70 mata dan diramalkan akan turun 5 anak tangga ke tempat ke-137 di dunia. Sebelum berdepan dengan Oman, Malaysia telah menduduki tempat ke-132 dalam ranking FIFA dengan jumlah mata sebanyak 1110.17. Namun ia telah merosot kepada 1096.22 mata selepas mengalami 2 kekalahan berturut-turut daripada Oman. Kedudukan rasmi ranking setiap negara akan diumumkan oleh FIFA pada bulan April yang akan datang. Sebelum ini, kedudukan ranking Harimau Malaya juga telah merosot dengan mendadak di tempat ke-130 pada 21 Disember lepas selepas mengalami kekalahan kepada Jordan dan Bahrain di peringkat kumpulan Piala Asia 2023. Tambahan pula, Malaysia kini kembali ke tempat keempat di ASEAN selepas Indonesia mencatatkan 2 kemenangan berturut-turut ke atas Vietnam, mengumpulkan sejumlah 30.04 mata. Pasukan Garuda telah meningkat sebanyak 4 anak tangga ke tempat ke-135 di dunia selepas menambah sejumlah 14.66 mata hasil kemenangan 3-0 ke atas Vietnam. Beberapa hari sebelum itu, Indonesia berada di tempat ke-138 di dunia selepas mengumpulkan sejumlah 15.37 mata apabila menewaskan Vietnam 1-0 di Stadium Gelora Bung Karno. Ini menjadikan jumlah mata keseluruhan yang dikumpulkan oleh Indonesia adalah sebanyak 1102.7 mata, sekaligus membantu mengekang kedudukan ranking Malaysia. Satu-satunya cara untuk meningkatkan semula kedudukan ranking Harimau Malaya adalah dengan mencatatkan kemenangan ketika beraksi menentang Kyrgyzstan dan Chinese Taipei pada bulan Jun nanti. Perlu diingat, jumlah mata ranking yang ditawarkan dalam aksi pra-kelayakan Piala Dunia lebih besar daripada perlawanan persahabatan antarabangsa. Kedudukan ranking ini amatlah penting kerana akan digunakan untuk menentukan posisi setiap negara dalam undian rasmi pra-kelayakan Piala Dunia atau Piala Asia. Secara matematiknya, Malaysia harus menang baki 2 lagi perlawanan untuk layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan layak secara automatik ke Piala Asia 2027.
sambil mengharapkan Oman akan seri atau menang lawan Kyrgyzstan pada perlawanan terakhir mereka. Malaysia pula haruslah mengalahkan Kyrgyzstan pada perlawanan kelima nanti, walaupun tugas berkenaan nampak sukar kerana Malaysia akan bermain di gelanggang lawan, tetapi ianya tidaklah mustahil. Oman pula haruslah menang apabila bertemu dengan Chinese Taipei pada perlawanan kelima nanti. Malaysia juga perlu menang dengan Chinese Taipei pada perlawanan terakhir nanti, di mana Malaysia dilihat tidak mempunyai masalah untuk menundukkan Chinese Taipei di perlawanan terakhir di Stadium Bukit Jalil. Oman pula haruslah memenangi perlawanan dengan Kyrgyzstan pada perlawanan terakhir mereka nanti, atau cukup hanya sekadar mencatat keputusan seri. Sekiranya semuanya berjalan dengan lancar, maka di peringkat kumpulan D akan berakhir seperti ini. Kedudukan pertama Oman dengan 13 mata, kedudukan kedua Malaysia dengan 12 mata, kedudukan ketiga Kyrgyzstan dengan 10 ataupun 9 mata, dan kedudukan keempat Chinese Taipei dengan 0 mata. Sekiranya misi dua kemenangan terakhir gagal, maka Malaysia terpaksa melupakan hasrat ke Piala Dunia dan fokus untuk mempersiapkan pasukan mengharungi pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2027. Do or die? Jawapannya di tangan Coach Kim Panggun dan Harimau Malaya. Lepas Malaysia kena dengan Oman hari itu, ramai yang tanya, boleh ke Malaysia ni layak ke Piala Dunia lagi? Ada peluang lagi ke kan? So, untuk pengetahuan semua, kita baru je dekat pusingan kedua. Okay, kita perlu pergi ke pusingan ketiga. Untuk pergi ke pusingan ketiga, Malaysia perlu habiskan kempen ni dekat tempat juara ataupun naik juara. Sekarang ni Malaysia dekat tempat ketiga. Jadi kita kena tengok, boleh ke Malaysia finish in the top 2. Okay. Kalau tengok point sekarang, Kyrgyzstan 9 mata, Oman 9 mata, Malaysia 6 mata. Ada lagi berbaki 2 game lagi. Jadi Malaysia wajib untuk menang kedua-dua perlawanan supaya dapat mengumpul 12 mata, dan juga mengharapkan sama ada Oman kalah 2 game ataupun Kyrgyzstan kalah 2 game. Bagi saya, yang lebih realistik adalah mengharapkan Kyrgyzstan kalah. Sebab apa? Kyrgyzstan akan berjumpa dengan Malaysia. Kyrgyzstan juga dah kalahkan yang tim paling lemah, iaitu Chinese Taipei. Dia akan jumpa dengan Oman. Okey. Kalau Kyrgyzstan kalah tapi seri dengan Oman, manakala Malaysia dapat 2 kemenangan, Malaysia masih lagi layak kerana Malaysia 12 mata, Kyrgyzstan hanya 10 mata. Okey, jadi untuk penyokong-penyokong Harimau Malaya dekat luar sana, jangan putus harapan. Masih ada harapan untuk Malaysia layak ke peringkat seterusnya. Kita perlu mengharapkan keajaiban. Okey, macam mana Malaysia nak menang lagi-lagi dengan Kyrgyzstan dekat tempat dia orang, bukan dekat Bukit Jalil. Tapi tak apalah, padang dia orang tak teruk. By the way guys, kalau korang suka konten-konten macam ni, jangan lupa tekan follow. Oke teman-teman, saat ini Malaysia menduduki nomor urut ketiga di grup D. Jadi dia agak berat, harus memenangkan 2 perlawanan. Sedangkan Indonesia di grup F nomor urut 2. Jadi dia cukup untuk mendapatkan seri. Jangan sampai kalah dengan Filipina. Semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.